Assalamualaikum, kembali kita dalam program Bila Duam Bertanya, Kisah Mistik. Terima kasih di atas sokongan anda untuk program-program yang sebelum ini, dan seterusnya kita akan merungkai, mengulas dan bertanya. Ustaz akan cuba menjawab dengan sebaik mungkin. Sekiranya ada soalan, jangan lupa untuk tulis di ruangan komen dan tanyakan soalan-soalan, supaya akan datang kita akan menjawab soalan-soalan anda. Mutakhir ini dikejutkan dengan beberapa kisah berkenaan dengan perubatan. Ada perubatan moden, ada perubatan tradisional, ada perubatan alternatif, perubatan Islam dan kepelbagaian perubatan. Meraihkan perubatan salah satu usaha kita semua bagi mendapatkan kebaikan supaya keadaan kita semua sihat dari segi fizikal, mental dan sebagainya. Akan tetapi, dalam dunia kemaluan, dalam Islam, perubatan alternatif dan perubatan Islam, kita tidak lari dalam mencari cara-cara alternatif selain daripada perubatan moden. Baru-baru ini digemparkan dengan sebuah kisah perubatan akan tetapi menjadi satu aktiviti sihir baru-baru ini yang digemparkan. Jadi untuk itu kita akan tanyakan kepada Ustaz Hakim berkenaan dengan perkara ini. Mungkin ada penjelasan, ada huraian berkenaan dengan perubatan ini. Umum sedia maklum, perubatan Islam, perubatan alternatif ini lama telah digunakan, tetapi ramai juga yang telah diperdaya. Jadi Ustaz, hari ini kita nak bercakap tentang perubatan alternatif, perubatan Islam ini dari pelbagai sudut. Sudut baiknya, sudut buruknya, ada yang memandang dari segi negatif, ada yang terlampau percaya sehingga menjadi syirik. Jadi bagaimana Ustaz boleh kongsikan dengan semua berkenaan dengan perubatan yang ada menjadi sihir pada perkara-perkara tertentu? Silakan Ustaz. Baik. Kisah-kisah perawat atau perubatan-perubatan yang dikatakan perubatan Islam atau merawat cara Islam, lalu bagaimana ada di setengah kes perawat-perawat Islam menggunakan kaedah-kaedah sihir dalam merawat. Ni ana hari ini kita bagi tahu pada sudut pengalaman ana sendiri. Pengalaman ana berjumpa, berhadapan dengan ahli, ana letak ahli-ahli sihir lah, yang bertopengkan ustaz, yang menggunakan title atau rawatan Islam dalam merawat, tetapi mereka ini menggunakan kaedah atau ilmu-ilmu yang ditentang atau disanggah oleh syarak kita, yakni pada agama kita. Tapi guna kaedah Islam. Baik. Alhamdulillah, selama anda duk berubat ni banyak anda jumpa kes-kes macam tu. Terlalu banyak dan terlalu ramai yang menggunakan. Jadi nasihat ana untuk setiap pesakit jangan mudah terpedaya dengan wataknya orang. Dengan nama, dengan apa pun, atau dengan glamornya, atau dengan pujaan ramainya, atau ramai viewnya, atau apa sekalipun. Mula-mula sekali kita sebagai umat Islam, apa yang perlu kita lihat dalam nak merawat ni, walaupun kita teruk sakit, tengok syariatnya. Jelas kaedah Islam, kita tengok syariat dulu sebelum pergi ke perkara-perkara yang jauh. Ana bagi contoh mudah. Kalau orang tu dia dakwa, dia seorang yang sangat hebat ilmu hikmahnya, atau dia dakwa dia boleh pergi ke Mekah tanpa dia bayar duit, bayar tiket, tanpa dia naik kapal terbang secara formal macam kita naik, tapi dia boleh sampai ke Mekah dengan jasad-jasad. Jangan kita terpedaya dengan cerita hebatnya dia boleh pergi ke Mekah dengan cara begitu. Boleh macam tu Ustaz ya? Ada. Tengok syariat dia. Macam mana dia pergi ke Mekah?
Kalau dia kata saya pergi ke Mekah dengan cara tanpa bayar, tanpa apa, saya boleh masuk kapal terbang tanpa orang lihat saya. Oh, Dia masuk kapal terbang, dia turun kat Jeddah, dia berjalan keluar immigration, satu orang pun tak nampak dan dia sampai ke Mekah. Dan dia boleh balik dengan perkara yang sama. Pada zahir, hebat. Masya Allah. Hebat. wali. Hebat. Kalau setengah jahil lagi, oi ni wali ni. Jadi Setengah jahil. tengok syariat dia. Bila dia naik kapal terbang begitu, itu tandanya dia sudah mencuri. Faham? Syariat dia tak betul dah. Lalu ilmu dia pasti ilmu salah. Kalau ilmu yang betul, dia ikut patuh syariat, dia tak mencuri. Mencuri tiket seat orang apa semua tu mencuri. Masuk ikut perjalanan bukan hak dia, mencuri. Nampak? Faham tak situ? Jadi pada syariat tu dah salah. Lalu apatah lagi segala urusan dia di Mekah jatuh pada salah belaka dah. Walaupun hebat dia pergi ke Mekah tanpa bayar, tanpa apa semua ni, semua orang tak nampak, boleh sampai boleh balik, Masya Allah. Tapi perjalanannya menyalahi syariat Islam. Itulah juga yang anda nak andaikan kepada kita semua bila nak cari perawat. Tengok syariat ni. Mudah je tengok syariat. Banyak kalau pengalaman anda jumpa, ada yang Masya Allah mukanya, berjanggutnya, serban tak tinggalnya, dengan ridaknya, dengan cakap lemah lembut, manis, seolah-olah mulut macam malaikat pun ada. Masya Allah. Dengan tangisan selalu. Tapi bila kita pergi serbu pecah rumah dia, ini pengalaman Ana sendiri. Nak pergi pecah rumah dia terpaksa sebab ada perkara-perkara yang mencurigakan ini berlaku. Kita pergi pecah rumah, tengok-tengok dalam bilik khas yang dia kunci, dia puja mayat. Allah. Curi mayat kat kubur, mayat budak dia puja. Dia letak mayat tu kering-kering dalam rumah dengan kain hitam, dengan pemujaan, dengan kepala kambing, dengan segala macam. Ini buat kami terkejut. Ini kes ni tak silap Ana tahun Di Malaysia, Ustaz? di Malaysia. Tahun 2007, 2008 lah, saya tak silap. Allahu Akbar. Jahat sungguh. Tapi kat depan, di pentas, di masjid-masjid, di pondok-pondok, dia dihormati sebagai ahli agama. Allahu Akbar. Maksudnya Ustaz, sisi hitam seseorang itu, seorang perawat itu memang disorokkan, digelapkan tanpa pengetahuan masyarakat. Iya. Dan ianya boleh dibongkar kalau ada perawat lain yang menerima aduan dan sebagainya. Iya. Cuma Ana dapat kesan dia ni, bila Ana tengok cara syariat dia tak betul. Macam mana? Apa Ana tengok mula-mula kesan, jumpa Ana ikut ada seorang kawan, dia kata dia nak pergi jumpa berubat dengan ustaz ni sekian-sekian. Ana ikut. Bila orang tu sampai je, dia pun terus boleh ceritakan segala detail tentang orang ni. Awak ni macam ni je. Dan Ana dengar dia bertanyakan seseorang yang kita tak nampak di sebelah dia. Ajaib sungguh Ustaz. Dia tanya, kata dia jawab. Dia tanya, dia dengar telinga dia, dia cerita. Macam dia bisik-bisik, tapi tak ada orang. Dia bisik-bisik, dia cerita. Mu ni macam ni, sakitmu ni punca gini. Ya Allah. Dan pengalaman anak, bila kita tengok macam tu, ini kita tahu, ni ada khadam-khadam jin. Daripada situ, anak siasat dia. Alhamdulillah. Selain daripada merawat orang, banyak juga anak banterah-banterah yang jenis kaedah sesat. Kaedah sesat. Lalu alhamdulillah kita dapat tangkap dan lepas tu dia lari dan anak bagi peluang untuk dia bertobat. Allah Alam, lepas tu kami tak tahu lepas tu apa jadi. Kalau ikutkan untuk serah, untuk apa semua, nak report polis ke apa semua, benda ni payah. Masa tu rasa tak ada akta lagi tentang perkara-perkara begini. Jadi melibat banyak perkara, banyak yang tak jelas. Rumah tu bukan rumah dia hanya menumpang. Jadi banyak perkara lah yang jadi menyulitkan banyak keadaan. Isu. Dan ada setengah yang kita jumpa guna kaedah ayat Quran, baca ayat Quran, ruqyah dan sebagainya. Tapi pakai kaedah sihir. Ni ramai orang tak perasan, terkeliru.
Boleh Ustaz jelaskan lebih dalam lagi, sebab Okey, ada bila bercakap berkenaan dengan itu, saya yakin orang luar, masyarakat awam seperti saya juga, bila dalam keadaan sakit, kita memang nak cepat baik. Dan kita dah tak terfikir pasal syariat seperti yang Ustaz katakan. Yang kita tahu, alhamdulillah Allah hadirkan insan yang baik untuk merawat. Tapi hakikat sebenarnya perawat itu adalah orang yang menggunakan sihir. Jadi Ustaz, bila Ustaz bercakap macam tu, Ustaz, bagaimana Ustaz untuk masyarakat ini, sebab bila dah terkena baru tahu. Tak terkena tak tahu. Ada setengah perawat dia guna kaedah sihir apa? Sihir untuk menarik pesakit. Sihir untuk menarik pesakit. Ni bila kita cek dalam manuskrip lama, kitab-kitab lama, kitab-kitab lama yang dikatakan ini kitab daripada ulama lah apa semua, tapi bila kita cek tak ada penjelasan jelas orang yang menulis kitab ni adalah ulama. Tapi kemungkinan kaedah sihir yang diubah suai kepada Islam. Ada diajarkan kepada perawat yang kita jumpa. Ni yang kita lepas kita dah bongkar depa serah lah apa yang dia belajar. Kita tengok maknanya dia guna kaedah untuk menundukkan orang. Mana atau memberi sakit kepada orang sekampung. Contoh, dia nak tuju siapa, dan orang ni akan cari dia balik. Dan dia boleh buat orang beratur. Dia buat ayat, dia buat kaedah, ada kaedah, dia panggil orang sakit ni, dan orang boleh main beratur cari dia. Lepas seorang dia boleh tunjuk keajaiban. Dan ada setengah, ini semua kaedah sihir dipukau. Dipukau orang. Dan ada yang lepas jumpa jadi gila, jadi teringat nak berubah. Dan ada yang sampai anda pernah berjumpa pesakit ni, dia tak boleh hidup dan tak boleh kerja kecuali setiap minggu kena pergi jumpa ustaz ni untuk diruqyah. Allahuakbar. Dia kena pergi. Kalau tak tengok tak boleh duduk. Sampai tahap macam tu. Sampai tahap macam tu. Jadi bila kita tengok apa kaedah, kadang-kadang masalahnya ustaz yang ambil ilmu ni, dia kira dia nak merawat tapi dia tidak menyelidiki punca ilmu tu daripada mana. Tak selidik yang menyebabkan depa terguna kaedah sihir dalam rawatan. Tak selidik. Amalan-amalan, wirid-wirid, kadang-kadang benda ni yang masalah sebab tak tahu jelas, tak ada guru yang bagi tunjuk jelas, maka mereka terpedaya dengan cara macam ni. Jadi mereka pun kadang ada setengah kita jumpa, dia tak tahu dia buat salah. Dia tak tahu dia buat salah. Pada mata dia buat kebaikan. Dia baik kebaikan. Kena ingat ilmu Islam ni memang luas. Ilmu Allah ni luas, tapi ada batas syariat dia. Bukan sembrono kita boleh guna. Ada batas syariat yang kita boleh guna pakai. Untuk merawat dan segalanya. Bukannya ikut dan kita je, asal orang sembuh kita bahan dia semua. Tak boleh. Banyak mereka yang tak tahu ni guna cara-cara yang salah. Dan ada anda pernah jumpa macam contoh yang viral baru ni 2-3 hari baru ni, contoh tertangkap seorang ustaz guna kaedah sihir, cucuk gambar. Betul. Guna jarum peniti tu. Dia kata dia baca ayat Quran, dia nak tahu dia alasan dia kata adakah dengan dia cucuk ni, kalau betul orang ni jahat, betul sihirnya akan kena dia akan kena bala, akan kena sihir. Tak boleh. Kaedah cucuk gambar ni salah. Ini kaedah sihir. Walaupun kau baca ayat Quran, salah. Ramai bukan ramai, maksudnya anda pernah jumpa ada seorang ustaz dia guna kaedah tanah. Dia ambil tanah, dia buat bentuk orang, dia baca ayat Quran, dia kosakkan tanah ni, orang ni yang dituju untuk kesembuhan, bukan untuk merawat, untuk kesembuhan. Dia kosak orang ni. Dia kosak ni adalah orang pesakit ni. Dalam tubuh pesakit ni ada sihir lah, ada segala macam, dan dia baca. Padahal orang tu ada depan dia. Orang tu ada depan dia je. Kenapa nak guna sini? Dia baca, lepas tu disiram air. Mana luruh lah penyakit dia apa semua. Tanah tu luruh. Sama juga, ini kaedah yang sihir. Lepas tu dia kata, tak padan dengan gitu, ni ada jin dalam tubuh. Kalau cucuk tubuh tu akan sakit. Saya cucuk tanah, tanah ni bentuk orang kosak atas dia, maka jin dalam tubuh tu akan menderita. Dia pun cucuk dengan jarum. Ana perhati ni satu tempat dulu negeri berubah.
pesakit tengah duk sakit, ada orang tengah berubat. Ana mari ikut belakang tengok ustaz tu buat. Tengok ustaz ni orang famous juga. Okey. Ustaz famous juga. Apa hal ni kata. Nah, kita duduk belakang tengok dulu. Dia buat tak kena ni kata. Ni tak kena. Benda ni tak kena. Tapi lepas dia selesai ana tegur. Dia kata cara hentan ni salah ni. InsyaAllah dia kata dia rasa betul. Dia mentegakkan. Saya belajar dengan guru saya begini. Dia mentegakkan kata betul. Nah, kata tak boleh ni salah. Nah, ni salah. Ada juga kaedah pulang balik sihir lah, kaedah bakar batu lah, kaedah tanah lah, kaedah macam-macam kaedah yang mana diadaptasi daripada kaedah sihir dan dikatakan ini kaedah Islam. Okey, Ustaz. Bila bercakap berkenaan dengan kaedah sihir ini, kita juga maklum kaedah-kaedah daripada negara seberang juga diambil kira, seperti daripada negara Siam. Kalau kita tengok dimomokkan dengan propaganda ganda cerita-cerita hantu, cerita sihir. Adakah perubatan Islam juga kaedahnya juga mengambil kira seperti mana kaedah-kaedah bangsa asing, negara lain dan sebagainya? Ada, memang ada. Guna pakai kaedah daripada negara lain. Contoh kalau kita biasa dengar Ustaz, ni bomo Siam ni. Ni bomo Siam ni. Ada? Ada, memang ada. Ada yang dia guna pakai kaedah bomo Siam masuk jadi kaedah Islam. Tukar ayat dia. Daripada baca japi serapah, ditukar ayat pakai ayat Quran dan dikatakan ini rawatan Islam. Ini tak betul. Tak betul. Memang tak boleh. Mengarut. Mengarut dan banyak benda yang benda ni jadi sama-sama dan orang tak jelas dan tertipu dengan benda ni. Dan kalau kita lihat juga ada beberapa kes yang kita jumpa perawat sendiri ni memang menuntut dan dia sembunyikan. Ada satu tempat anak pergi, dia pusat rawatan, anak tumpang sekejap, anak singgah. Kebetulan salah seorang kawan bekerja di pusat situ. Rawatan tu, jadi kita singgah dan anak dah pesan kat kawan maknanya jangan bagi tahu ke orang yang ustaz-ustaz dalam ni yang anak ni duk merawat orang. Okey. Anak takut dia segan. Jadi bila anak tumpang sekejap untuk solat, untuk kencing, masa tu anak singgah di satu bandar lah, nama lah sebut mana, untuk solat, untuk kencing, kebetulan pesakit ada. Dan ada 2-3 orang ustaz-ustaz situ duk merawat. Bila kita tengok dia memang beramal dengan cara tu. Pengalaman. Bila kita tengok ni pakai khadam-khadam. Ada khadam-khadam jin duk bersama. Nah, cara tu adalah. Nah, itu kepakaran anak sendirilah. Macam mana cara tu payah nak explain lah. Nah, jadi ini pakai khadam. Lalu daripada situ anak ambil jalan untuk kuncikan segala ilmu atau khadam yang dia guna pakai. Nah, kita kuncikan benda ni. Biar tak bolehlah buat mengarut kan. Kalau betul dia ikut jalan Allah Ta'ala, maka dia berserah pada Allah. Doanya hanya kepada Allah. Kesembuhan dan segalanya. Ni kenapa pakai pembantu gaib yang tidak jelas usul. Nah, yang tidak jelas, yang tak nampak, yang tak tahu, depa pun tak tahu apa yang nak bantu depa. Lalu daripada situ, saat tu depa tak boleh nak merawat. Tak boleh nak merawat. Buat-buat tak jadi, buat-buat tak jadi, baca-baca tak jadi apa, semua tak jadi. Jadi anak pun lepas tu dapat beberapa waktu duduk kat situ sekejap, kita dah minta izin keluar. Bila kita keluar, depa boleh merawat balik. Dia mula sok sangka lah. Kantor dia juga je. Sok sangka dan mula ada serangan gaib dan apa semua, ada marah lah kat anak apa semua. Anak kata tak, anak kata anak nak tahu. Dah, bukan sengaja kita nak sekat ke, nak jatuhkan reputasi ke. Anak nak meyakinkan betul ke apa yang anak nampak, apa yang anak tengok cara perubatan ni sahih cara Islam atau cara menipu. Jadi bila kita guna kaedah, rupanya mereka menipu. Dan lepas tu mereka tak puas hati. Mari jumpa. Dan kita nasihat lah. Ini cara tak betul. Cari cara betul. Nah, kalau tidak, kita nak menanggung Allah Ta'ala apa dia. Untuk menipu orang. Nah, betul. Nah, orang merasa sihat sekejap, lepas tu balik. Lepas tu sakit balik, cari dia balik. Bayar duit lagi. Sihat sekejap, sakit balik, cari balik. Sepatutnya kita tahu yang menyembuhnya Allah. Kita bagi jalan. Ajar mereka
merawat sikit, kita doa apa semua dan ajar mereka untuk keluar daripada segala penyakit-penyakit ni. Insya-Allah ada jalan, bukan dengan guna kaedah-kaedah sakti, ilmu sakti, ilmu sihir, ilmu kanuragan lah dan macam-macam ilmu macam-macam jelmakan sebagai ilmu Islam, tak boleh. Dan memperlihatkan kepada masyarakat mereka lah yang boleh merawat secara zahir dan batin. Okey Ustaz, mengikut pengalaman Ustaz dalam perkara ini, setelah dibongkarkan, ada tak mereka menceritakan bahawa dengan sihir ini mereka mendapat keuntungan yang besar dari segi duit, harta dan sebagainya? Banyak daripada yang jenis guna menipu, guna sihir ni. Ada pesakit mari jumpa, Ustaz, saya pernah dah berubat dengan ustaz tu. Ustaz tu saya habis 40,000. Duk berubat hampir berubat saja 40,000 saya habis. Suruh buat tu, suruh buat ni, suruh buat tu, suruh buat ni. Tapi last kali tak ada sembuh-sembuh. Duit pun melayang. Duit melayang. Dimomokkan saka satu benda yang payah nak ubat. Dimomokkan saka antara penyakit yang paling payah nak ubat. Dan ramai orang Melayu kita, aku ada saka, aku ada saka, aku ada betul? saka, takut macam mana ni nak buat, macam mana ni nak buat. Padahal benda tu, saka ni benda tak adalah payah sangat. Iblis je, kalau benda sabit iblis je, jin je, apa yang payah sangatnya. Lalu benda senang, patut kata bagi tahu senang lah, tapi dimomokkan payah ni. Seekor jin kena 1,000, ada setengah cah 500 seekor jin. Allahu Akbar. Ini bila bercakap begini banyak ni yang kita jumpa, dan ada yang pernah kita jumpa pesakit-pesakit perempuan mari mengadu kena rogol dekat perawat yang dikatakan perawat Islam. Kena pukau, tak tahu habis duit berapa dah. Habis dah kena rogol 3-4 kali baru sedar. Bila sedar jadi lupa, jadi tak ingat, jadi bodoh. Banyak kes benda ni berlaku. Sungguh kata. Jadi Ustaz, untuk mengelakkan perkara-perkara ini berlaku di zaman moden ini, kita yakin walaupun kita dah bijak sana, ada lagi perkara yang kita tidak bijak, terutama dari segi perubatan-perubatan begini. Jadi Ustaz, apa saranan Ustaz kepada masyarakat di luar sana selain tadi melihat syariat? Mungkin ada yang faham, tapi mungkin ada satu perkara, simbol ataupun benda yang boleh Ustaz katakan sebelum pergi berubat, apa perlu difikirkan dahulu? Kalau boleh, kita ni bila dah sakit gitulah, apa je orang suruh kita hadap. Betul? Betul. Kalau boleh, minta dengan Allah Ta'ala, semaya hajat sungguh-sungguh, bertaubat sungguh-sungguh dengan Allah Ta'ala, sedekah, bagi orang makan dengan niat, ya Allah, permudahkan untuk kesembuhan aku ni. Dan sekiranya orang yang aku nak jumpa ni adalah orang-orang yang benar di sisimu, maka permudahkan urusan aku. Tapi awal dulu kita sendiri bertaubat. Pesakit ni kena bertaubat. Maksudnya bersihkan diri dulu. Bersihkan diri. Bertaubat sungguh-sungguh. Minta dengan Allah SWT sungguh-sungguh tunjukkan kebenaran orang-orang yang benar untuk merawat, untuk kita ambil manfaat. Dan insya-Allah bila ada mana istikharah, sembahyang hajat, buatlah. Dan sedekah, insya-Allah Allah akan bagi petunjuk, gerak hati, gerak rasa. Moga-moga. Sebab moga-moga dapat jalan-jalan kebenaran. Sebab apa nak cakap macam tu? Sebab benda ni halus. Tak nampak. Benda ni halus dan tak nampak. Tak nampak dan tak perasan. Mereka banyak berselindung di sebalik jubah, berselindung di balik serban, berselindung di balik rida, dan berselindung di balik banyak perkara yang menyebabkan kita keliru. Jadi kalau boleh salah satunya dengar bacaan Quran, boleh tahu dah. Bacaan, kalau yang dikatakan ustaz-ustaz yang merawat, kalau bacaan Quran pun berterabur, tak betul, sebutan tu tak betul, tu beringat-beringatlah. Jadi kena beringatlah, senang je. Tengok syariat tu, tengok pada gitu pun zahir dulu, awal dulu dah. Maknanya kalau jenis mulut pelat tu kita faham. Mulut pelat. Kalau tu dah menolak. Macam mana? Ni mulut tak pelat, tapi sebutan baca tu tak betul. Dah berbeza. Benda tu berbeza. Mulut pelat dengan baca tak betul, berbeza. Ada orang pelat R, ada orang pelat S. Itu biasa. L. Tapi yang jenis baca tak betul ni, jenis baca tak betul. Memang
Kalau dia betul orang-orang yang merawat, orang yang ustaz-ustaz, dia orang yang mahir Al-Quran, insya-Allah. Dan mereka ni insya-Allah kita dengar pun jelas, sedap, tenang hati, bukannya sembrono je. Betul, ingat baik, ilmu Allah ni luas. Tapi dalam Islam ada batas dia. Bukan kita boleh sembrono guna ilmu yang kita tahu tanpa ada batasan. Hancurlah dunia macam tu. Baik Ustaz, sedikit perkongsian yang telah Ustaz huraikan, di mana perkara ini akan disambung lagi di episod yang akan datang, di mana kisah perawatan Islam sihir ini terlampau banyak. Akan disambung nanti lebih terperinci kaedah-kaedah sihir yang bagaimana. Jadi kepada anda di luar sana, terus menyokong Bila Duam Bertanya, kisah mistik bersama dengan Ustaz Hakim Mat Zain. Dan kepada anda, kongsikan, follow, like dan share. Kalau anda ada perkara yang nak ditanyakan, soalan, kita akan cuba bawakan persoalan anda itu dan kita akan kongsikan dengan anda dengan pengalaman dan ilmu daripada Ustaz Hakim. Jadi kepada anda semua, kita jumpa lagi. Assalamualaikum.